Sebelum pergi kepada tajuk kita iaitu isu tashbih dan tajsim dalam kalangan golongan mutasawwifah dan syarah hujah Syekh Al-Qushairi mengenai pemikiran tauhid sufi dan masalah sifat Allah, kita perlu tahu dahulu apa itu tashbih dan tajsim. Menurut kebanyakan pendapat ulama, tajsim adalah jisim yang mana ia adalah sesuatu yang mengisi ruang dan sesuatu yang tersusun atau tercantum. Manakala dari sudut istilah pula, tajsim adalah fahaman yang menjisimkan Allah SWT dengan menetapkan at-tarkib atau cantuman tertentu bagi zat Allah SWT. Fahaman tajsim juga merupakan sebahagian daripada tashbih, iaitu menyamakan Allah SWT dengan makhluk. Sebahagian pelopor Mujassimah mengaku bahawa mereka menolak tashbih, namun mereka hanya menolak tashbih tam, iaitu menyamakan Allah SWT secara menyeluruh. Sedangkan mereka tidak menolak tashbih juz'i, yang mana tashbih ini membawa erti menyamakan satu sudut sifat Allah SWT dengan sifat makhluk. Selain itu, mereka mendakwa bahawa tajsim bukanlah tashbih, namun mereka hanya isbat, yang mana menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah SWT. Sedangkan tidak pernah wujud dalil yang mengatakan bahawa seseorang itu wajib menetapkan makna zahir bagi nas mutasyabihat sehingga membawa maksud kejisiman bagi Allah SWT. Jadi sesiapa yang mendakwa bahawa Allah SWT ini berjisim atau menetapkan mana-mana kelaziman jisim bagi Allah SWT, maka dia telah menganut fahaman tajsim yang telah menyimpang daripada akidah Islam. Kaum musyabihah bermaksud kaum yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Kaum ini mengatakan bahawa Allah bertangan, berkaki dan bertubuh seperti manusia. Kaum musyabihah ini juga digelar sebagai kaum musybih. Terdapat golongan yang menamakan kaum ini dengan kaum mujassimah, iaitu kaum yang menjisimkan Allah mengikut tubuh badan manusia. Ada juga golongan yang menyamakan kaum ini dengan kaum hasyawiyah, iaitu yang bermaksud perbualan kosong, perbualan di luar batas, perbualan yang menghina. Jadi, mereka adalah orang yang bercakap kosong. Kebanyakan musyabihah atau mujassimah ini berasal daripada orang-orang yang bermazhab Hanbali. Tetapi, Imam Ahmad Ibn Hanbal tidak berkeyakinan dan tidak beriman yang sama seperti mereka. Ajaran tajsim dan tashbih pada asalnya telah merosakkan golongan Yahudi dan Nasrani. Fahaman ini juga meresap ke dalam sebahagian umat Islam melalui beberapa kelompok. Imam Fakhruddin Ar-Razi pernah mengatakan bahawa terdapat dua golongan musyabihah. Golongan pertama adalah golongan Rafidah daripada Syiah, manakala golongan yang kedua adalah Hasyawiyah daripada ahli hadis yang berpegang dengan makna zahir hadis mutasyabihat yang memberi sangkaan tashbih. Menurut Imam Taqiyuddin Al-Hisni, telah muncul seorang lelaki bernama Al-Mughirah bin Sa'ad yang merupakan seorang ahli sihir pada akhir kurun pertama. Beliau telah menghimpunkan ajaran ilhad dan tajsim. Beliau juga telah mengatakan bahawa Tuhannya itu berupa manusia yang mempunyai mahkota di atas kepala dan anggotanya sebanyak huruf-huruf hijaiyah. Selain itu, beliau juga telah mentafsirkan Al-Quran dengan tujuan mencela Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Lalu, beliau telah mengkafirkan kesemua para sahabat kecuali yang teguh bersama Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kelompok musyabihah yang terawal adalah Karamiyah, Hisyamiyah, Mughiriyah dan lain-lain. Seterusnya, isu tashbih dan tajsim oleh golongan mutasawwifah. Salah satu isu tashbih daripada golongan tersebut adalah isu ajaran sesat yang dibawa oleh Hasan Anak Rimau. Ajaran tarikat ini menyamakan Allah SWT dengan makhluknya, iaitu dengan mendakwa bahawa diri kita sendiri ialah Tuhan. Ini terbukti dengan apa yang dinyatakan oleh Hasan Anak Rimau bahawa diri kita itulah Tuhan atau Allah SWT. Pernah ada satu ketika apabila seorang muridnya mengatakan bahawa dia melihat mukanya sendiri di dalam cermin di hadapannya itu, maka kata Tok Hasan, itulah Tuhan. Dalam peristiwa yang lain pula, Tok Hasan pernah mengaku bahawa dia telah mi'raj sampai ke sebelah sana, iaitu Sidratul Muntaha, dan apabila ditanya adakah dia melihat Tuhan, maka jawabnya Tuhan itu adalah kita sendiri. Selain itu, terdapat juga dalam ajarannya yang mendakwa bahawa mu Tuhan, aku Tuhan dan diri kita itulah Tuhan atau Allah SWT. Dakwaan seperti ini sudah tentu amat bercanggah dengan akidah Islamiah kerana ia bertentangan dengan sifat Allah SWT.
Ajaran yang dibawa oleh Hasan anak Rimau ini telah mencampur adukkan sifat makhluk dengan sifat Khalik, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala dalam usaha mencari kesucian diri. Selain itu, pembawa ajaran ini telah menyeleweng dengan beranggapan bahawa manusia akan sampai ke satu martabat yang paling tinggi mengikut perkiraannya sehingga mengaku diri manusia sama seperti Tuhan atau diri Tuhan. Oleh itu, sebagai umat Islam dan sebagai hamba, kita wajib beriman dengan kewujudan Allah SWT daripada menyamai makhluk. Seterusnya, saya teruskan lagi dengan isu tajasim golongan mutasawwifah. Antara isunya ialah golongan Wahabi gemar membahaskan ayat-ayat mutasyabihat dan membahaskan perihal istiwa Allah Subhanahu Taala, di mana Allah Subhanahu Taala dan lain-lain ayat mutasyabihat dengan menerima ayat-ayat tersebut secara zahir sahaja. Mereka juga mencerca golongan yang membuat pentakwilan terhadap ayat-ayat tersebut. Golongan ini akhirnya secara tidak langsung terjebak ke kancah golongan mujassimah dan mutasyabihat. Golongan Wahabi melarang mentakwilkan ayat-ayat suci Al-Quran atau hadis-hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan sifat. Fahaman ini amatlah bertentangan dan bercanggah dengan fahaman yang dibawa oleh ahli sunnah wal jamaah. Berdasarkan firman Allah SWT di dalam surah Al-Fat ayat 10 yang bermaksud bahawasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu, sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Ayat ini menerangkan mengenai pernyataan Allah terhadap bai'ah yang dilakukan para sahabat kepada Rasulullah SAW dan menisbahkan bai'ah tersebut kepada Allah. Bai'ah yang dimasukkan di dalam ayat ini ialah Baitur Ridwan yang berlaku di Hudaibiyah yang dimeterai antara Rasulullah SAW dan para sahabat di bawah pohon samurah. Para sahabat waktu itu berjanji kepada Rasulullah SAW bahawa mereka tidak akan lari dari medan peperangan serta akan berperang hingga ke tahap pertumpahan darah bagi memerangi orang-orang musyrik Mekah. Sekiranya sampai kepada mereka berita tentang Uthman bin Affan yang menjadi utusan Rasulullah SAW mati dibunuh oleh orang-orang musyrik Mekah. Tangan Allah dalam konteks ayat ini merupakan erti kiasan kerana Allah Maha Suci dari segala sifat yang menyerupai makhluknya. Oleh yang demikian, terdapat ahli tafsir yang mengertikan tangan ini dengan kekuasaan. Seterusnya, Syekh Al-Qushairi ada menjelaskan tentang Tauhid Sufi dan juga sifat-sifat Allah dalam kitabnya iaitu Risalah Al-Qushairiyah, yang mana beliau mengatakan bahawa sesungguhnya para ahli sufi ini telah menggariskan kaedah-kaedah ajaran sufi yang berlandaskan kepada tauhid yang sebenar. Dan ajaran-ajaran sufi ini tidak diselangi dengan perkara-perkara yang berunsur bid'ah, tapi dia berlandaskan kepada ajaran para salafus soleh, iaitu mereka yang ada dalam kalangan para sahabat Rasulullah SAW dan juga para tabi'in. Dan beliau menjelaskan bahawa dasar tauhid sufi ini ialah ma'rifatullah, yang mana seperti yang kita tahu, kata ma'rifat ini membawa maksud mengetahui dan juga mengenali. Tapi dalam ilmu tasawuf, ma'rifatullah ini membawa maksud pengetahuan tentang Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana seorang sufi itu berkeyakinan di dalam hati mereka akan kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala dalam segala keadaan. Dan ma'rifatullah ini adalah perkara yang asas dalam ilmu tasawuf untuk kuatkan lagi akidah pegangan akidah para sufi. Kemudian Syekh Al-Qushairi juga ada memetik firman Allah Subhanahu Wa Taala dari surah Az-Zariyat ayat yang ke-56, itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, yang mana dia membawa maksud dan tidak aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah dan beribadah kepadaku. Jadi beliau mengambil penjelasan daripada Ibn Abbas berkaitan dengan perkataan illa liya'budun, yang mana menurut Ibn Abbas ia juga membawa maksud illa liya'rifun, iaitu untuk mengenal dan mengetahui tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seorang sufi yang mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benarnya pasti akan merasai kemanisan dalam jiwa mereka ni, sampai mereka akan mengabdikan keseluruhan diri mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, Syekh Al-Qushairi juga ada menjelaskan tentang sifat-sifat Allah, yang mana beliau mengambil kata-kata daripada Imam Al-Junaid, iaitu beliau berkata tauhid itu adalah mereka yang meyakini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu merupakan zat yang tunggal, tidak ada kedua yang menyertainya, dan segala yang bergerak di alam ini tidak bergerak dengan sendirinya. Jadi ulama ahli sunnah wal jamaah ini meyakini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu wujudnya tidak bertempat, tidak serupa dengan makhluk, dan setiap apa yang digambarkan dalam fikiran makhluk mengenai Allah Subhanahu Wa Taala adalah berbeza dengan hakikat sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sifat-sifat Allah ini dibahagikan kepada 3 sifat.
iaitu sifat wajib, sifat harus dan sifat mustahil. Dan bagi sifat wajib bagi Allah ni, dia ada 20 sifat seperti wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadith, qiyamuhu binafsi, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu, hayyan dan sebagainya. Dan sifat wajib ni juga terbahagi kepada 4, iaitu sifat maknawi, sifat ma'ani, sifat nafsiyah dan juga sifat salbiyah. Jadi Syekh Al-Qushairi ni ada juga jelaskan tentang sifat qidamnya Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengambil kata-kata daripada Husain bin Mansur, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala ini tidak dimunculkan oleh yang sebelumnya, tidak dikumpulkan oleh yang terkumpul, tidak diadakan oleh yang ada dan tidak ditiadakan oleh yang tiada. Jadi kita faham bahawa wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala ini tidak didahului dengan sesuatu, tak ada permulaan dan perakhiran. Sebab kalau Allah Subhanahu Wa Taala itu ada sifat permulaan, maka pastinya ada yang menciptakannya dan dia akan bersifat dengan sifat yang baharu. Sedangkan kita tahu perkara itu adalah mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala sebab sifat baharu itu adalah sifat makhluk. Jadi dapat kita simpulkan kat sini yang wujudnya golongan mutasawwifah ini adalah mereka yang mengaku sebagai ahli sufi tapi menyebarkan ajaran sesat dalam kalangan masyarakat Islam. Sampai ke hari ini pun kita dapat lihat ajaran-ajaran sesat yang berkaitan dengan ilmu tasawuf yang diajarkan kepada masyarakat. Contohnya meyakini bahawa Tuhan dan makhluk itu akan bersatu sebagaimana ajaran agama Hindu dan Buddha, menafikan sifat-sifat Allah, mengatakan yang makhluk ini adalah jelmaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi penyelewengan dalam ilmu tasawuf ini memberikan kesan yang negatif kepada umat Islam, khususnya kepada masyarakat awam lah yang dahagakan ilmu pengetahuan. Jadi kita sebagai umat Islam ni perlu pastikan pegangan akidah kita ini adalah berlandaskan kepada akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, iaitu Asy'ariyah dan Maturidi, dengan mempelajari ilmu-ilmu akidah berdasarkan kepada guru yang benar dan kitab yang benar. Jadi saya rasa sekadar itu sahaja daripada kami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.